Baiklah, majlis mengumumkan dan mengalu-alukan ketibaan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azam Muhammad Nordin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat UKM ke majlis kita pada pagi ini. Terima kasih bagi Datuk di atas kesudian bersama-sama kita pada pagi ini bagi Datuk. Terima kasih saudari pengacara majlis. Baiklah, kita mulakan bagi Datuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. Harap-harap semua sihat pada pagi ini. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azam Muhammad Nordin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat UKM. Yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UKM. Yang berusaha Encik Abdul Rashid Yaakob, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Majlis Sukan Negara. Yang berbahagia Profesor Dr. Zakir Han Muhammad Makbul, Dekan UKM Graduate School of Business. Yang berbahagia Timbalan Dekan UKM Graduate School of Business. Barisan Pengurusan dan Pegawai dari UKM Graduate School of Business serta Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet MIS. Atlet Olimpik Malaysia yang kita raikan pada pagi ini, Datuk Azizul Hasni Awang, Saudari Farah In dan juga Saudara Chiah Lik Ho. Rakan-rakan media, hadirin dan hadirat yang diraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Program Forum Kebangsaan kita pada pagi ini, Misi Emas Antara Minda, Dekat dan Daya, dibawakan khas oleh UKM Graduate School of Business dengan kerjasama Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet MIS Majlis Sukan Negara, membawakan bersama-sama kita 3 atlet negara yang telah beraksi di Olimpik Tokyo 2020. Forum kebangsaan pada hari ini bertajuk Misi Emas Antara Minda, Dekat dan Daya, bakal mengupas strategi serta senjata yang digunakan oleh para atlet kita dalam setiap cabaran yang mereka sertai pada kejohanan, khususnya kejohanan Olimpik baru-baru ini. Selain itu, UKM GSB mengumumkan tajaan kepada 3 atlet Olimpik Tokyo 2020 yang terpilih sebagai tanda penghargaan dan juga memperkasa penghayatan semangat pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Meneruskan acara kita pada pagi ini, dengan hormatnya saya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azam Muhammad Nordin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat UKM untuk menyampaikan ucapan pembuka. Dengan hormatnya bagi Prof. Datuk. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Haji Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UKM. Yang berusaha Tuan Abdul Rashid bin Yaakob, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Majlis Sukan Negara. Yang berbahagia Profesor Dr. Zakir Han Muhammad Makbul, Dekan UKM Graduate School of Business. Yang berbahagia Timbalan Dekan UKM Graduate School of Business, Barisan Pengurusan Tertinggi UKM, atlet di Olimpik Malaysia, para alumni yang saya hormati, Tuan Kuasa Penganjur, Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan UKM GSP dan Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet MESI serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis forum kebangsaan ini serta bersama-sama meraihkan jemputan khas pada pagi ini, iaitu para atlet Olimpik Tokyo 2020. Forum ini adalah program bersejarah bagi UKM kerana bukan sahaja berjaya mengumpulkan bukan 1 tetapi 3 atlet jago peringkat dunia di Olimpik Tokyo 2020.
Saya dapat rasakan seluruh rakyat Malaysia merasa bangga dengan kejayaan yang dibawa para atlet Malaysia ini di persada dunia dan membawa pulang kemenangan ke tanah air. Saya turut berkongsi kegembiraan ini kerana UKM merupakan sebuah universiti watan yang bersama-sama menjiwai semangat perjuangan kebangsaan ini. UKM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi sentiasa memacu kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan ke peringkat dunia dan antarabangsa. Semangat demi Malaysia ini yang dikongsi bersama para atlet Olimpik Malaysia, seluruh warga dan alumni UKM merupakan jati diri kita yang harus dipelihara bagi kecemerlangan bangsa di masa hadapan. Sebagai sebuah universiti yang bertaraf universiti penyelidikan, UKM memegang tanggungjawab dan matlamat pembangunan penyelidikan sebagai hala tuju utamanya. Berdasarkan objektif ini, pendidikan pasca siswazah juga merupakan indikator penting dalam memastikan UKM sebuah universiti yang relevan bukan sahaja di peringkat kebangsaan, bahkan juga di dunia. Menyambut gagasan universiti ini, UKM Graduate School of Business atau singkatannya UKM GSB merupakan sebuah fakulti yang memikul tanggungjawab dan memastikan sasaran universiti ini tercapai. Sebagai sebuah pusat tanggungjawab yang menawarkan program pasca siswazah pengurusan dan perniagaan, segala prakarsa UKM GSP adalah berpaksikan pembangunan modal insan yang lestari dari segi kerjaya maupun kehidupan sosial dan masyarakat. UKM GSP sentiasa terkehadapan dalam memastikan struktur pendidikan pasca siswazah di UKM adalah berdaya saing di pasaran dan berupaya menambah nilai dan potensi setiap individu. Syabas dan tahniah UKM GSP. Hadirin yang dihormati sekalian, pada hari ini kita bersama-sama kita adalah tetamu undangan yang amat istimewa. Mereka adalah atlet-atlet kebangsaan yang telah mengharumkan nama Malaysia di Temasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 baru-baru ini. Terima kasih dan tahniah saya pada pihak UKM diucapkan khas untuk yang berbahagia Datuk Azizul Hasni Awang, jaguh berbasikal trek negara. Saudari Farah N, Ratu Gimnastik Negara. Dan saudara Chia Lik Hu, jaguh badminton para negara. Seperti yang para hadirin semua maklum, Sukan Olimpik Tokyo 2020 kali ini adalah acara Olimpik yang paling mencabar. Bukan sahaja ditangguh setahun akibat pandemik COVID-19, malah hampir juga dibatalkan. Acara bertaraf dunia ini juga buat pertama kalinya berlangsung tanpa kehadiran penonton dan ia juga dijalankan dalam tempoh yang sukar bagi semua atlet. Walau bagaimanapun, semangat untuk meneruskan acara tersebut adalah simbol kesungguhan insan dan juga sebagai tanda harapan bagi meneruskan kehidupan bersama. Dapat berjuang ke garisan penamat dalam situasi yang mencabar ketika ini juga adalah kemenangan buat para atlet yang mewakili setiap negara. Dedikasi mereka terhadap Temasya selama 17 hari itu menzahirkan kecekalan, daya saing dan keyakinan manusia untuk mencapai kejayaan
walaupun apa jua cabaran dihadapi. Semangat juang ini menjadi sinar harapan dan patut diambil sebagai contoh terbaik bagi seluruh pelajar dan warga UKM. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Tahniah kepada UKM GSP, khasnya untuk dekannya yang berbahagia Profesor Zafir, dan kami berharap dengan forum ini bermulalah satu misi dalam semangat pembangunan modal insan, kerana pembentukan minda yang kuat adalah amat penting dalam segala aspek persaingan hidup. Bersama-sama kita memupuk semangat pendidikan sepanjang hayat demi Malaysia tercinta. Terimalah satu bingkisan dari saya. Putri manis, cantik bergaya, indah bersiar di tepi kota. Misi emas antara minda, tekad dan daya. Naratif baharu UKM, Universiti Watan kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan forum kebangsaan bertajuk Misi Emas Antara Minda, Tekad dan Daya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bahagia Dato' di atas ucapan dan juga perasmian sebentar tadi. Merah Datuk kita pada hari ini semembara hati kita untuk membawakan atlet-atlet kita bersama-sama kita pada pagi ini. Saya tak nak cakap panjang, saya pasti masing-masing menantikan atlet-atlet kita. Saya akan serahkan program ini kepada moderator forum kita pada hari ini, iaitu adik saya si cantik manis, Puan Nur Farah Liana Dahali. Saya serahkan pada anda. Farah, over to you. Terima kasih rakan pengacara saya. Kakakku cantik manis juga pagi Dadah Jambi. Assalamualaikum dan sekali lagi selamat datang ke forum kebangsaan dengan tajuk Misi Emas Antara Minda, Tekad dan Daya yang dibawakan khas oleh UKM GSP dan kerjasama Sekretariat Milis MSF. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh bersama-sama kita, kami ada menyediakan sedikit buah tangan khas untuk tiga tetamu hebat. Apakah dia? Jom kita saksikan. Wah, bila saya menonton montaj itu tadi, sedikit sebanyak mengimbau zaman saya semasa menjadi atlet di sana dahulu, menyarung baju harimau. Tetapi hari ini juga saya menyarung baju harimau tetapi sebagai moderator anda. Okey, untuk tidak melengahkan masa, mari kita jemput ketiga tetamu kita. Kita mulakan dulu dengan tetamu pertama kita. Siapa tidak mengenali beliau? Hebat di track berbasikal. Orangnya kecil tetapi jolokan dari roket ke pocket rocket man. Kita jemput Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Moderator kita Farah
saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UKM, terutamanya UKM GSP kerana menjemput saya pada hari ini. Juga ucapan ribuan terima kasih kepada Timbalan Net Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Naazah, Dekan UKM Profesor Dr. Zafir Khan, Profesor Dr. Muhammad Fairuz, dan juga Timbalan KP MSN Cik Rasid dan juga Pegawai Dasar MSN itu Encik Joheman, dan kepada semua tetamu-tetamu yang hadir ini, rakan saya Farah N dan juga Chia, pemenang pingat emas di Sukan Paralimpik, orang hebat-hebat semua ni, dan of course kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih Datuk. Datuk di mana sekarang Datuk? Di Malaysia ataupun di Australia? Saya sekarang ni berada di satu lokasi rahsia yang saya tak dapat kongsikan atas faktor-faktor keselamatan. Cik, wah. Cik. Baik Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Baiklah. Tetamu kedua kita. Satu-satunya tetamu wanita, tetamu bunga saya hari ini. Dan beliau adalah gimnas negara yang berada di kedudukan ranking pertama di Asia Tenggara. Dan beliau juga merupakan atlet gimnastik artistik Malaysia pertama layak ke pentas Olimpik 2020 di Tokyo selepas 20 tahun. Tak lain tak bukan si cantik manis Ratu Gimnas kita, Pak Saudari Farah N. Abdul Hadi. Assalamualaikum Farah, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih dan terima kasih kepada di pihak UKM kerana menjemput saya untuk forum hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk mendengar forum hari ini. Saya sangat bersyukur dapat share saya punya information dan saya punya experience di Tokyo nanti. Terima kasih kepada semua. Saya sangat syukur dapat berada di sini hari ini. Alhamdulillah. Thank you Farah, thank you tadi. Nama sama tapi orangnya berlainan. Saya Farah Lena, yang nama saya Farah. Ya, jangan confuse di situ. Okey, tetamu ketiga saya di forum kebangsaan kita hari ini. Orangnya cukup hebat, orangnya cukup luar biasa. Kita panggil sekarang atlet badminton kita, Chia Lek Ho. Hai Chia. Hai semua, thank you moderator, thank you UKM sudi menjemput saya ke forum hari ini. Terima kasih juga kepada hadirin sekalian semua. Thank you Chia. Okey, saya nak kongsi dengan anda semua, penonton-penonton kita di FB Live UKM. Untuk pengetahuan semua, Chia Lek Ho merupakan atlet pertama dalam sukan badminton yang memenangi pingat emas, dan juga untuk pengetahuan semua, sukan badminton adalah sukan dulu kali diadakan di Tamasya Paralimpik. Tahniah dan syabas Chia, I really proud of you dan saya percaya satu Malaysia bangga dengan anda Chia. Terima kasih. Okay. Baik, kita tak nak melengah masa, kita nak berbincang panjang, kita nak dengar perkongsian jawapan dari ketiga tetamu Olimpik kita. Baik, kita mulakan dulu dengan Datuk. Datuk saja Datuk? Ya, saya. Okey, baik Datuk. Di antara minda, tekad dan daya, yang mana satu Datuk rasakan yang paling penting apabila Datuk menyertai satu kejohanan? Silakan Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Satu soalan yang amat menarik, bersesuaian dengan tajuk forum kebangsaan kita pada hari ini, antara minda, tekad dan juga daya. Mana yang lebih penting? Kalau ditanya saya, minda, tekad dan daya ni, kesemua ini adalah satu perkara yang penting yang perlu kita terperinci, kita perlu fokus lah pada semua kalau kita nak berjaya di high level. Dia seperti macam tubuh badan kita ada organ, mana satu organ yang lebih penting? Tak ada satu pun yang kita boleh macam contohnya keluarkan daripada tubuh badan kita kerana ianya memerlukan antara satu sama lain kan. Tetapi walau bagaimanapun dalam ketiga-tiga ini, kalau ditanya saya, yang berada di top list, yang paling penting sekali, di atas sekali adalah minda. Kenapa minda? Okey, minda ni sebab seluruh kawalan dan juga pergerakan fizikal kita kan, lagi-lagi kalau atlet tu,
ianya datang daripada Minda. Minda ni macam dia punya control center dia lah. Malahan dalam sukan ataupun apa jua event dan sebagainya, fokus dan juga strategi untuk apa-apa acara itu adalah bergantung kepada kita punya ketajaman dan juga kemahiran kita berfikir lah. Dan disebabkan itulah dalam sukan ni kita ada satu perkataan yang kita panggil winning mentality. Mentality untuk berjaya lah. Dan kenapa untuk pergi lebih jauh, ianya perlu bermula dengan mentality atau minda terlebih dahulu, kerana keupayaan kita untuk percaya mempunyai minda mindset yang betul akan mempermudahkan perjalanan kita untuk menuju ke hadapan lah. Kalau di peringkat awal lagi kita dah tidak mempunyai minda atau mindset yang betul, maka perjalanan kita dalam apa jua karier akan larilah daripada jalan yang betul tu. That's why yang penting, macam sebagai contoh, saya memang menitik beratkan soal minda ni lah apabila kita berlatih, bertanding. Dan sebagai contoh, macam saya sendiri pun, apabila saya pergi bertanding, perkara pertama yang saya bawa, yang saya fokus untuk pergi bertanding itu adalah mindset saya, minda saya. Saya pergi untuk menang, dan saya pergi bukan hanya untuk take part ataupun untuk mencari pengalaman atau sebagainya. Kalau dapat lihatlah macam ketika kita nak pergi ke Olimpik baru ni kan, saya diletakkan sebagai harapan untuk bawa piala pingat emas. Bukan sesuatu yang mudah, satu pressure, tekanan yang amat besar untuk dihandle. Tetapi saya ubah saya punya mentality saya, minda saya, yang saya boleh berjaya, saya boleh menang, dan saya pergi untuk menang, bukan pergi untuk mencuba. Dan that's why untuk perkongsian untuk semua hari ini, semua penting, minda, tekad dan daya adalah semua penting. Tapi kalau boleh, yang paling penting sekali, di atas sekali, yang nombor satu adalah untuk mempunyai minda, mindset yang betul. Baik, Datuk. Kita simpan lagi tu. Banyak lagi soalan saya nak tanya Datuk ni. Ada 3 dekat situ, minda, tekad dan daya. Tapi Datuk banyak bagi minda tu. Tunggu yang tekad dan daya tu, tunggu saya Datuk ya. Okey, Farah. Soalan untuk Farah Terima kasih Datuk. Okey, Farah umum mengetahui sebelum Farah ke Kemasya Olimpik, Farah mengalami cederaan di bahu. Ya, dan dalam situasi kita sekarang adalah dalam situasi pandemik COVID-19. Bagaimana Farah membuat keputusan kritikal serta mengimbangkan opportunity in a lifetime untuk meneruskan penyertaan Farah ke Kemasya Olimpik tersebut. Silakan Farah. Terima kasih untuk soalan itu. Memang satu soalan yang sebagai seorang atlet, kalau memang tanya, memang kita sentiasa injured, tetapi injury kadang-kadang yang teruk atau injury yang sederhana. Sememangnya bahu saya menjadi satu injury yang telah lama saya lalui. Dekat 5 tahun saya mengalami kecederaan bahu, tetapi kadang-kadang sangat sakit, kadang-kadang sakit tu sedikit. Tetapi saya, ialah semasa tahun 2019, tahun yang saya melalui kelayakan untuk Olympics, adalah satu tahun yang bahu saya sememangnya sakit. Tetapi sebab saya ingin melayakkan diri ke Sukan Tokyo dan juga tahun itu ada SEA Games, saya ingin melakukan yang terbaik untuk negara. Saya pun lalui dan menahan sakit, tetapi Alhamdulillah semasa itu saya ada sokongan yang kuat daripada MSN, jurulatih, saya punya rakan-rakan dan juga ISN yang tolong saya dalam melalui fisioterapi dengan rehab. Dan semasa tahun 2020, walaupun pandemik adalah salah satu perkara yang sangat susah lalui, ialah dengan semasa itu perlu buat quarantine based training, tidak dapat jumpa keluarga untuk berbulan-bulan, pergi ke training, balik, itu saya punya seharian. Tetapi sebab dengan COVID, dengan postpone Olimpik 1 tahun, saya dapat melalui rehab dan fizio yang dapat membantu saya untuk menyembuhkan bahu saya. So dengan plan yang lain, semestinya kalau kita layak ke Olimpik, kita ada call periodasi plan. Dan plan itu memang 1 tahun sebelum kita nak layak atau kita ingin beraksi di Olimpik, sudah ada plan itu. Dan sebab postponement, saya dapat melalui satu fasa recovery dan
sebab itu saya memilih untuk mengambil beberapa bulan untuk fokus saya punya recovery supaya saya dapat bertanding dengan sebaik mungkin di Olympics dan juga untuk lebih kuat training dan boleh push diri saya dan badan saya untuk melalui training yang lebih sukar daripada semasa saya injured. Saya perlu sentiasa berjaga-jaga sebab saya punya bahu ada, kalau dalam saya punya bahu tu saya punya muscle structure sebab saya melalui beberapa tahun dengan kesakitan dengan injury telah mengubah struktur bahu saya yang menyebabkan kesakitan dalam bahu saya. So saya perlu bekerjasama dengan fizio saya untuk setiap hari saya kena ubah kedudukan saya punya bahu dan juga melalui exercise yang memberikan saya range of movement yang membolehkan saya membuat gimnastik dan juga aksi-aksi yang saya perlu lakukan. So dengan semua ini, opportunity in a lifetime ini memang satu, saya cuba melayakkan diri ke Olympics selama 8 tahun. Saya miss di Rio dengan 0.1, saya menjadi reserve untuk pergi ke Rio dan semestinya saya tahu walaupun sukar dengan COVID, dengan training dan semasa memang injury bahu saya dah sembuh tetapi saya develop lagi satu injury di spine belakang saya yang kadang-kala menyebabkan kaki kanan saya menjadi weak sebab ada impingement of nerve. So, tetapi itu semua saya dan jurulatih saya sebab saya tahu ini adalah opportunity, memang dia tidak akan datang kembali. 2020 tidak akan datang kembali. 2021 saya perlu fokus dan saya memberikan segala-galanya. Memberi 100% di training, memberi 100% di dalam gym dan juga di strength training. Ini adalah semua maklumat dan fokus planning yang saya lalui untuk make sure pada competition di Tokyo saya buat yang terbaik. Dan Alhamdulillah saya rasa dengan segala-galanya yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021 dengan saya punya glow planning, saya dapat bertanding di Sukan Olimpik dan bertanding dengan baik dan saya rasa sangat bangga sebab dapat mewakili Malaysia selepas 20 tahun di Sukan Olimpik. Baik Farah, jawapan Farah tu ada satu saya nak tanya lah Farah. Farah tadi ada maklumkan kita sebelum Farah ke Olimpik, Farah ada mengalami kecederaan di bahagian kaki kanan bahagian kanan. Yes. Dia sebenarnya saya punya Farah kongsikan bersama dengan kita Farah antara minda dekat negara Farah tu, macam mana Farah safety your mind untuk teruskan dengan you 9 tahun kaki kanan you akan kadang-kadang tahu ni. Macam mana? Semestinya seperti Dato' Azizul cakap tadi, memang minda sebenarnya salah satu aspek sebagai seorang atlet yang paling penting. So sememangnya sebagai seorang atlet kita akan sentiasa lalui injuries. Kita akan sentiasa lalui kesakitan dan kita akan sentiasa lalui hardship. Tetapi dengan goal orientation saya, dengan goal planning saya tahu Sukan Olimpik ni adalah saya punya main focus, saya punya dream dan goal saya, dan sebab itu saya dapat meletakkan goal itu sebelum saya punya injury. Dan setiap hari saya mengingatkan diri saya, okay, walaupun hari ini sakit maybe, tetapi it's a very delicate balance. Semestinya kita tak boleh push terlebih sebab ialah injury tu sekarang sedikit, tetapi kalau kita push and push and push, kita pun tak nak lah benda yang tak diingini berlaku dan tidak boleh bertanding. Itu adalah satu perkara yang sentiasa kita kena balance. So Alhamdulillah saya ada sangat coaching staff, dua-dua coach saya dengan fisioterapis saya, trainer saya, kita semua bekerja bersama untuk menguatkan badan saya dan juga untuk balance training supaya saya dapat bertanding dengan baik, training dengan baik dan juga maintain injury supaya tidak lebih teruk dan supaya saya dapat sembuh dengan baik. Baik Farah, terima kasih pada perkongsian yang agak mendalam Farah sebab pengorbanan seorang atlet tidak nampak di mata khalayak, tetapi diri kita sendiri sebagai seorang atlet kita tahu kemampuan kita, daya kita, tekad kita dan misi kita. Betul Farah? Alright, kita tetamu ke tiga kita, Chia Lee Ho. Okey Chia,
umum mengetahui Chia adalah seorang graduat dalam komunikasi korporat di salah sebuah ITC di Malaysia. Saya Chia, bagaimana Chia merancang untuk mengimbangi dalam kejayaan Chia, akademik dan sukan. Silakan Chia. Okey, saya rasa kita nak letakkan elemen ni sebagai satu kejayaan saya lah. Jadi saya rasa ini harus mempunyai satu disiplin yang sangat bagus untuk diri saya sendiri, kerana kalau saya tidak mempunyai disiplin yang bagus seperti tepat masa pergi ke latihan atau semasa latihan tu saya harus fikir apa strategi atau apa program yang saya harus buat setiap hari, dan juga seperti physical training ataupun faktor umur saya sekarang dah umur 30 lebih, jadi latihan saya tu harusnya lebih dengan play smart lah orang kata, bukannya training hard, sudah train smart ya maksudnya. Jadi ini semualah kita harus bincang dengan jurulatih juga, dan juga physical trainer saya juga. Ini semua kita harus bukan saya seorang yang kejayaan saya seorang saja. Ini adalah satu teamwork. Kalau saya tak ada teamwork ataupun jurulatih yang bagus, physical trainer yang bagus ataupun fitness trainer yang bagus, physio juga semua, mungkin saya pun tidak akan berjaya. Ya. Chia. Okey, Ya. kita ada satu soalan lagi untuk Chia. Okay. Okey. Seperti mana yang kita tahu, Chia ada menyuarakan hasrat Chia untuk mendermakan sebahagian dari ganjaran kemenangan Chia yang bakal Chia terima nanti. So boleh tak Chia ceritakan kepada kami semua ataupun penonton semua, apakah yang menimbulkan Chia untuk mengeluarkan hasrat tersebut? Silakan Chia. Okey, memang dari dulu saya sudah pernah merancang nak membuat sedekah ataupun untuk kebajikan, kerana ini adalah satu hasrat saya. Lagipun sekarang saya sudah dapat rezeki yang lumayan lah dari negara saya. Dan saya percaya satu benda tu adalah rezeki saya adalah rezeki orang lain juga. Jadi saya ingin kongsikan kejayaan saya ini kepada rakyat ataupun yang orang-orang yang susah di negara kita, dan juga frontliner kita lah. So saya nak mengeluarkan sedikit sumbangan itu kepada orang-orang yang kekurangan upaya tu semua, saya nak membantu mereka. Baik Chia. Sungguh murni hasrat dan orang kata hasrat Chia untuk mendermakan sebahagian daripada wang ganjaran yang akan diterima oleh Chia. Kami doakan semoga dipermudahkan segala hasrat-hasrat Chia. Baiklah, kita beralih semula kepada Datuk Sinzul Hasni Awang. Datuk. Datuk Masih sekalian. Okey. Okey, baik Datuk. Ya saya, hello. Okey Datuk. Soalan untuk Datuk kelebihan daya saing atau dalam terma bisnesnya competitive advantage. Okey, bagaimana Datuk mengaplikasikan kelebihan tersebut dalam setiap perjalanan yang Datuk sertai sehingga mendapat jolokan title The Pocket Man. Sila. Okey, kalau dalam dunia bisnes, kita tahu competitive advantage tu ianya macam satu faktor yang membuatkan peniaga-peniaga ataupun syarikat di luar sana untuk memberikan servis ataupun barangan yang lebih baik ataupun lebih murah lah
berbanding dengan dia punya kompetitor dia, rival dia. Kalau sebagai contoh, contohnya ada roti lah, ada roti dekat sebuah kedai ni yang mendapat contohnya macam tarikan ataupun orang ramai semua suka, harga dia mungkin RM10 kan. Lepas tu ada buka kompetitor di sebelah pun nak jual roti yang sama, tapi harga dia dikurangkan jadi RM9.50. Jadi kita pun sedikit sebanyak akan cuba untuk turunkan harga dan juga cuba untuk memberikan kualiti yang bagus jugalah. Jadi dalam dunia perniagaan kita tahu competitive advantage ni memberikan bukan saja satu benda yang bagus untuk peniaga-peniaga tu, dia akan bagi akan mengimprovekan lagi produk dia, akan bagi servis yang lebih bagus kepada pelanggan, tapi yang akan dapat efek dia juga adalah pelanggan kan. Tapi dalam sudut sukan pula kita panggil ni lah iron sharpen iron lah, contoh dia. Jadi sebagai contoh atlet ni, kita sebenarnya memerlukan lebih ramai lagi atlet-atlet lain yang lebih bagus. That's why sebagai contoh kalau di Malaysia ni saya antara yang paling senior sekali, tapi saya kalau boleh saya nak ada lagi lebih ramai lagi atlet-atlet muda yang meningkat naik yang boleh bagi challenge kepada saya, kerana dalam masa sama dia akan membuatkan saya keep training hard. Saya akan fikir macam mana untuk improvekan lagi performance saya, macam mana saya nak recover secepat mungkin untuk memastikan yang saya stay relevant, masih lagi nombor satu. Dan sebagai contoh sekarang kita ada Shah Fidaus dan juga Fariz Onis. Mereka adalah dua pelumba baru yang meningkat naik. Jadi kalau kita ikutkan cara mungkin setengah cara lama yang mungkin a little bit negatif, mereka akan merahsiakan taktik-taktik yang mereka gunakan supaya pelumba-pelumba yang baru naik ni tidak dapat challenge lah. Tapi berbeza dengan saya mencurahkan sebanyak mungkin ilmu saya kepada mereka supaya mereka akan jadi lebih bagus lah, as much as they can. Daripada itu, apabila mereka improve, dalam masa yang sama dia akan push saya juga untuk improve at the same time juga. Sama juga ketika kita bertanding, apabila kita bertanding dalam sukan, dalam apa jua sukan, that's why competition tu penting, pertandingan tu penting. Kenapa? Kerana kita dah berlatih. Macam mana kita nak lagi improvekan performance kita itu adalah melalui pertandingan lah. Apabila kita bertanding, kita bertemu dengan lawan-lawan kita daripada tempat ataupun negeri lain ataupun juga negara lain, kita akan melihat skill kita ada pada tahap mana ketika bertanding tu kan. Sebagai contoh, ada pelumba contohnya daripada negeri ataupun negara lain tu, rupanya mereka lebih bagus, mereka lebih laju daripada kita, mereka membuat catatan masa ataupun point yang lebih tinggi daripada kita. Jadi apabila kita pulang, kita akan cuba untuk improve lagi performance kita dalam segi latihan dan juga pertandingan. Dan that's why di peringkat yang tinggi sebagai contoh Olimpik, disebab itulah Tamasya Olimpik ni once every 4 years adalah satu tamasya yang begitu besar lah dalam list of tournament untuk atlet ni, dan semua atlet nak pergi Olimpik disebabkan oleh competitive level kat sana memang tinggi. So boleh pakai term competitive advantage tu. Jadi setiap atlet yang bersiap sedia untuk ke Sukan Olimpik tu, tambahan dalam pandemik COVID-19 ni kan, era yang berlainan, kita ada extra 1 year. Walaupun kita ada banyak cabaran, halangan untuk berlatih, ada setengah negara tak boleh nak pergi ke venue latihan, tak boleh ke gym, tapi kita tahu yang pihak lawan kita pun akan mencari ruang ataupun cara sebaik mungkin macam mana nak improvekan performance mereka. Jadi kita pun buat benda sama. Kita cari, macam saya di Melbourne ketika lockdown tu, saya buat latihan gym tu di rumah. Saya carilah barang-barang gym yang mana-mana boleh, yang mana-mana available, yang second, bar, plate dan sebagainya. Saya buat gym tu di rumah, set up like a simple basic gym di garaj saya. Saya berlatih di dalam garaj tu untuk memastikan saya punya muscle mass dan juga power output saya tidak hilang lah, kerana kita tak pergi ke gym kan. Dan juga latihan di atas basikal pun ada ketika tu kita tak boleh pergi ke venue latihan di velodrome. Jadi kita pun berlatih, kita bawa basikal track tu, kita letak atas trainer, kita berlatih di rumah. Jadi kita cari apa jua ruang dan cara, kerana kita tahu pihak lawan kita, kompetitor kita juga akan cuba sebaik mungkin untuk
improvekan performance mereka. And that's why kita memerlukan banyak talent pool, kita panggil lebih ramai atlet. Macam saya beritahu awal tadi, kita perlukan lebih banyak atlet di negara kita ni. Kalau kita nak pergi jauh dalam arena sukan ni, kalau kita one day kita ada cita-cita untuk jadi sebagai contoh the top medalist contributor dekat Olympic suatu hari nanti, who knows, kita kena banyakkan lagi talent pool, lebih ramai atlet. Lebih ramai atlet akan bagi lebih banyak, lebih tinggi competitive advantage ataupun competitive level. And that's why kita tengok negara-negara besar sebagai contoh USA, China, Australia dan sebagainya, mereka ini selalu tidak ketandusan atlet. Akan ada je atlet-atlet baru, akan ada the champions, the next champion. Walaupun atlet lama tu dah retire, akan ada the next champion pula. Dia selalu ada keterusan dia tu, mesti ada kerana mereka ada this big talent pool, dan at the same time talent pool yang ada ni dia push each other untuk pastikan the level tu stay very high lah. So saya rasa the term of competitive advantage tu bukan saja relevan dalam dunia bisnes atau perniagaan, tapi juga boleh diguna pakai dalam dunia sukan dan juga pada dalam arena-arena atau dunia lain lah. Betul tu Datuk. Competitive advantage. Business ada, sukan pun ada. Datuk, saya nak tanya satu soalan Datuk. Kalau dah katakan kita dah boleh mengajukan kejohanan Datuk Datuk ada tak hasrat Datuk untuk mengajukan kejohanan atas nama Datuk sendiri? Silakan Datuk. Oh, InsyaAllah kalau saya dah retire nanti bolehlah letak kejohanan Azizul dan sebagainya kan. Tapi kalau saya masih lagi bergiat aktif tu mungkin kurang relevan lah kot. Tetapi memang ada dalam perancangan saya one day after saya dah retire, saya nak memantapkan lagi kejohanan-kejohanan di Malaysia ni. Bukan saja dalam sukan berbasikal, tapi dalam sukan-sukan yang lain juga. Kerana saya tahu merancakkan lagi pertandingan ni akan memberikan banyak improvement dari segi atlet kita lah, dari segi taktik dia, dari segi keyakinan dia untuk bertanding, dan juga pelbagai lagi lah untuk improvekan dia punya performance tu. Dan lah hopefully one day benda ni dapat direalisasikan dengan kerjasama antara pihak MSN dan juga pihak KBS juga, insyaAllah. InsyaAllah Datuk. Kita doakan dan kita tunggu pengumuman dari Datuk sendiri Datuk Okay. InsyaAllah. Kita beralih kepada Farah Okey Farah, boleh Farah kongsikan bersama kami semua strategi atau bagaimana Farah imbangkan fokus di antara minda, tekad dan daya dalam sesebuah kejohanan yang Farah sertai. Silakan Farah. Terima kasih untuk soalan itu. Semestinya ialah satu perkara yang sangat penting. Minda, tekad dan daya. Saya akan lebih fokus kepada minda sebagai seperti seorang atlet, seperti high level atlet seperti saya. Semestinya ramai di luar sana tidak tahu bahawa minda merupakan perkara yang paling penting untuk seorang atlet, melebihi atlet biasa, kebangsaan dan antarabangsa. Minda merupakan itu key komponen untuk menjadi seorang atlet bertaraf dunia. Sebab sebagai seorang atlet, minda, sometimes kita training, minda ialah 50%, power 50%, tekad and daya merupakan salah satu aspek yang merangkuli seorang atlet punya kerjaya. Sebab pertama sekali minda. Dalam pandemik ini, saya perlu lebih fokus dalam minda. Kerana selama 3 bulan kita berlatih di rumah semasa first MCO. Semasa itu setiap hari kita ada call dengan coach. Walaupun di rumah saya still berlatih dalam 2 ke 3 jam setiap hari. Semasa itu kita tidak sempat nak membawa pulang apa-apa pun apparatus daripada gym. So saya perlu menggunakan apa yang ada di rumah. Dan mula daripada itu saya perlu planning. Saya selalu panggil, we have goal setting dan goal planning. Dan untuk saya paling penting adalah goal planning. Sebab yes, kita sudah set goal. Goal saya adalah untuk first ialah qualify untuk Olympics. Itu sudah terjadi.
Dan sekarang adalah untuk membuat terbaik di Olympics dan saya perlukan planning. Dan semestinya kita perlu menggunakan masa dan juga apa yang kita ada. Semestinya dengan pandemik ni sebenarnya sangat susah. Dan selepas 3 bulan kita dapat pulang ke latihan di Bukit Jalil dan semasa itu saya seorang atlet yang sentiasa ada goal planning. Saya sudah plan saya punya training program, saya sudah plan saya punya bila, sebab saya ada minggu punya planning, month planning, lepas itu kejohanan, tetapi tiada kejohanan. Dan semasa saya berada di MSN, tiba-tiba saya mengalami perasaan anxiety. Ini adalah pertama kali saya merasa perasaan ini sebab saya sebagai seorang atlet, saya juga ada rasa risau, ada pressure, tetapi ini adalah satu perkara yang baru dan saya pun fikir saya sudah lakukan segala-galanya seperti kejohanan yang lain. Saya sudah plan, training dan saya pun fikir apa kelebihan yang saya perlukan. Dan semasa itu saya fikir maybe saya perlukan mind training. Sebagai seorang atlet, especially gymnast, kita melakukan aksi-aksi yang memerlukan kita untuk flip, untuk fly in the air, we release, catch, kadang-kadang kita jatuh. Dan kadang-kala ini akan, kalau kamu tahu, semasa pertandingan di Olimpik ada Simone Biles, dia call twisting, the twisties, dan saya juga mengalami perkara ini. Seperti saya berlari dan saya nak melakukan saya punya skill, tiba-tiba saya punya fizikal tidak melakukan apa yang minda saya perlukan. So saya akan tiba-tiba terjatuh atau tidak melakukan apa yang saya perlu lakukan. Dan semasa ini saya perlu fikir apa yang saya kena lakukan. So saya pergi membaca, menambahkan ilmu saya. Saya baca tentang atlet-atlet luar negara, apa yang mereka lakukan. Dan semasa itu saya jumpa saya punya teknik-teknik yang membolehkan saya menguatkan minda saya. So what does this mean? Kita tahu kita ada visualization. So visualization kita first ialah kita membayangkan rutin yang kita perlu lakukan dalam training dan competition. Tapi saya selalu melakukan itu dan saya perlu lebih mendalami apa lagi saya perlu buat. So saya jumpa satu teknik ni yang setiap hari saya kena tulis apa yang saya nak lakukan, perkara keywords yang saya perlu sebut dan fikir dan membayangkan dalam otak saya untuk 27 hari. Dan saya sentiasa melakukan ini setiap hari sebab saya perlu membina kekuatan minda, mental strength. Dan saya juga selepas ini saya pun dapat merasai kelebihan menguatkan minda untuk menjadi seorang atlet yang lebih baik. Bukan saja menguatkan badan tetapi menguatkan minda. Sebab itu saya sebagai seorang atlet, minda adalah sesuatu kekuatan yang lebih tinggi. Sebab semasa kita pergi pertandingan kejohanan di luar sana, semua atlet di sana telah menguatkan mereka punya training, skills, mereka punya teknik-teknik. Tetapi apa yang kelebihan yang kita boleh berikan selepas semua itu sudah dilakukan adalah menguatkan minda supaya kita dapat kontrol situasi, kita dapat calmness dan kita juga tahu teknik-teknik untuk lebih berjaya dan so it's called muscle memory training. So badan kita tahu sebab minda kita sudah diperkuatkan untuk melakukan perkara-perkara yang kita perlu dalam competition. So ini telah satu proses dan fokus yang telah saya lakukan yang menggunakan minda yang saya rasa memberikan saya tactical advantage masa saya berada di kejohanan seperti di Olympics dan mana-mana kejohanan yang saya memasuki. Sebab saya tahu walau apa yang berlaku, saya telah menguatkan segala-galanya yang saya perlukan untuk memastikan yang saya akan berjaya di dalam kejohanan yang saya masuki. So itu adalah antara perkara-perkara yang saya telah lakukan untuk menjadikan saya seorang atlet yang berjaya. Sebaik para, mungkin saya juga seorang atlet dan juga bekas atlet lah ya. Mungkin saya boleh curi sikit para punya teknik tadi tu untuk saya menjadi lebih baik daripada yang sebelum. Terima kasih pada atas perkongsian teknik itu tadi. Okey, kita kembali kepada Chia. Chia, 3 tahun yang lepas, Chia membuat keputusan yang agak kritikal apabila memutuskan untuk berhenti kerja sebagai pengurus akaun strategi serantau di salah sebuah firma sukan.
Apakah yang membuatkan Chia tekad untuk membuat keputusan tersebut, Chia? Silakan, Chia. Chia? Kami tak dengar. Okay. Alright, Chia. Thank you, Chia. Yep. Okay, sebelum tu saya bermula bertanding di Sukan Para Badminton pada umur 15 lah. Jadi dari situ saya telah memenangi banyak kejohanan seperti International Open semua, kejohanan-kejohanan yang di luar negara tu saya sudah menang, dan juga di Sukan C saya pun pernah menang lebih dari 5 ke 6 kali lah lupa sudah, dan juga Sukan Para Asia saya pun pernah menang 3 kali sudah, 3 edisi lah, dan juga juara dunia dah 11 kali. Jadi sebelum tu memang Sukan Paralimpik ni tidak ada dalam list lah di para badminton ni tidak ada dalam list di Sukan Paralimpik. Jadi saya pun rasa macam nak give up sudah di para badminton ni. Saya pun pergi mencari kerja lah, kerana selepas belajar di universiti tu saya harus ada internship ya. So dari internship situ saya langsung bekerja sebagai satu eksekutif sebelum menjadi pengurus lah. Ya. Jadi dari situ saya dah bekerja lebih daripada 5 tahun sudah. Jadi nampak peningkatan dari seorang exec sampai ke pengurus menjaga satu Malaysia. So I think masa tu saya nampak future saya tu, masa hadapan saya tu memang sudah cerah kerana saya ada satu pekerjaan yang tetap sudah. Tetapi pada tahun 2017 tak salah, akhir 2017 atau 2018 lah, Sukan Para Badminton ini telah announce that akan masuk ke Sukan Paralimpik di Tokyo. Jadi saya pun berbincang masalah ini dengan keluarga saya, nak kerja, nak sambung kerja ataupun nak mencapai kejayaan saya ini, kerana saya tak pernah bertanding di Sukan Paralimpik dan juga saya tidak pernah memenangi peringkat di Sukan Paralimpik. Jadi keluarga saya pun bersetuju dan menyokong saya lah untuk mencapai sasaran saya ataupun hasrat saya untuk pergi bertanding di Sukan Paralimpik. Ya. Jadi saya pun putus letak jawatan di syarikat tu, dan saya set my mind nak mencari balik jurulatih saya dan fokus dekat training, nak plan itu perancangan sebelum nak pergi ke Sukan Paralimpik tu. Itu perancangan tu semua memang sangat penting lah semasa sebelum kita pergi bertanding di Sukan Paralimpik. Jadi planning saya dengan pengarah Paralimpik dan juga jurulatih saya dan juga family saya tu semua, mereka tu nak sokong saya untuk bertanding di Sukan Paralimpik. Jadi saya pun give up dekat career saya, kerja saya, dan saya fokus dan training balik di badminton. Baik, Chia. Satu pengorbanan yang saya boleh katakan adalah satu tekad yang amat drastik yang Chia putuskan, tetapi tulangannya adalah positif dan membanggakan kita semua. Baik, Chia, kita dah sampai ke soalan terakhir, Chia. Chia, apa harapan Chia dalam Sukan Badminton untuk Paralimpik, Chia? Silakan. Saya berharap seperti tadilah Datuk Azizu yang kongsikan, saya berharap memang ada replacement ataupun atlet-atlet yang junior tu mereka akan catch up level saya ataupun pergi bertanding bersama-sama dengan saya lah. Ini adalah salah satu strategi untuk opponent kita juga, kerana kalau saya setiap pertandingan saya seorang saja pergi bertanding,
mungkin kita akan rasa rugi kerana mereka ada 2-3 wakil kan. Dan saya dari Malaysia, saya seorang sahaja ada wakil Malaysia untuk pergi ke pertandingan-pertandingan tersebut. Jadi saya harap-harap lebih ramai atlet-atlet yang para tu kalau mereka suka bermain badminton tu, cubalah mencari pegawai-pegawai yang in charge dan mintalah latihan ataupun mintalah itu talian telefon ataupun connection yang betul, pergi berlatih dengan jurulatih yang bagus. Jadi mungkin ada suatu hari nanti kamu akan berjaya seperti saya hari ini. Terbaik ya. Harapan yang kita harapkan akan menjadi satu impian dan akan direalisasikan di dalam negara kita ya. Okey, untuk Farah juga, terima kasih Syah. Okay, untuk Farah N juga, apakah harapan Farah N untuk sukan gimnastik yang akan datang di negara kita? Silakan. Semestinya seperti Datuk Azizo dan Calik Hawa cakap, sememangnya untuk membesarkan lagi institut sukan di Malaysia dan gimnastik adalah untuk melebihkan atlet junior yang pergi ke peringkat senior dan seterusnya, seperti USA. Mereka sentiasa setiap Olympic cycle, mereka ada atlet yang baru dan mereka punya national championships. For example, memang ramai atlet yang mereka dapat pilih untuk ke sukan Olimpik. Dan harapan saya adalah untuk satu hari nanti sukan gimnastik di Malaysia juga begitu. Yang bukan sahaja saya dan atlet-atlet saya, timit-timit saya sekarang ni. Mungkin kita ada 8 orang saja senior. Maybe ada 80 senior, 100 seniors. Dan juga ramai lagi junior yang ingin menjalani aktiviti gimnastik semasa kecil dan masa mereka dapat senior level menjadi professional atlet seperti saya. Dan itu adalah harapan saya untuk melebihkan lagi sukan, bukan saja untuk menjadi professional atlet tetapi sukan di dalam sekolah. Harapan saya adalah untuk setiap kanak-kanak menjalani sukan, walaupun ia gimnastik ke atletik ke apa-apa sukan, tetapi melebihkan sukan kerana ini adalah satu arena yang sangat membantu seorang kanak. Kerana walaupun kalau mereka tidak menjadi profesional atlet, kalau mereka menggunakan sukan ini untuk menyihatkan badan, untuk mencari passion di dalam sukan arena, ini adalah salah satu arena yang mereka boleh lalui. Dan harapan saya untuk lebih ramai lagi orang di Malaysia mengetahui bahawa sebagai sukan ni boleh menjadi satu profession satu hari nanti untuk mereka. InsyaAllah Farah, kita doakan hasrat Syah dan hasrat Farah akan tercapai dan direalisasikan semula di negara kita. Baiklah, kita dengar juga harapan Datuk. Tapi harapan Datuk ni kita paparkan sekali dengan kita punya tajuk misi emas antara minda, tekad dan daya. Datuk, tekad, daya dan minda Datuk untuk Olimpik akan datang Datuk. Silakan. Okey, bagi saya untuk Olimpik ke Paris ni bukan satu jangka masa yang lama lah. Biasanya Olimpik akan mengambil masa 4 tahun. Tapi Paris ni dia jadi special sikit disebabkan kita dah pinjamkan setahun untuk Tokyo. Jadi kita tinggal lagi baki 3 tahun saja lagi. Which is 3 tahun tu akan berjalan dengan begitu cepat sekali lah. Macam saya next year kita akan ada kejohanan Commonwealth dan juga Asian Games, which is bulan 8-9 macam tu juga. Dalam masa setahun lagi memang akan berlalu dengan begitu cepat sekali, sekelip mata je. Dan selepas tu dalam masa 2 tahun tu kita akan ada proses qualification untuk Paris lah. Jadi buat masa ni jangka masa pendeknya kita fokus untuk that 2 tournament dulu, Commonwealth dan juga Asian Games, kerana itu ada 2 kita panggil major games yang besar untuk negara kita, untuk contingent kita. Dan lepas tu saya akan memberikan fokus kepada qualification ke Sukan Olimpik lah. Dan juga saya rasa saya, Farah dan juga Chia, we are speaking the same language. Kita memang mempunyai satu kesefahaman yang sama dalam
harapan untuk sukan negara ni. Kami berharap yang kita akan dapat merancangkan lagi lah perkembangan sukan di negara kita ini, mostly di peringkat grassroots level lah, di peringkat pembangunan ni. Saya faham pihak Majlis Sukan Negara memang telah memperbanyakkan lagi macam-macam projek-projek pembangunan dan juga pencarian bakat, dan juga menjadi tanggungjawab untuk stakeholder yang lain jugalah untuk sama-sama contribute untuk kita mencari new talent dalam sukan ni. Kerana without a young this talent pool ni, saya rasa agak sukar untuk kita mencari the next future champion. Macam saya sendiri pun, saya dah berada di penghujung career. Paris Olympic will be my legacy ride, my last Olympic. Farah pun sama juga, mungkin ada one more Olympics for her. Macam Chiah sendiri beritahu, dia pun dah dalam usia 30 tahun. So kita ni dah consider as a old timer lah. Masih lagi boleh pergi lagi, tapi sampai satu masa tu we have to call for retirement lah. Tak boleh nak pergi lebih jauh lagi untuk to stay relevant, to stay competitive. Jadi that's why kita perlukan muka baru, dan untuk memberikan ruang ataupun kepada muka baru ni, kita memerlukan juga satu battalion yang besar di belakang mereka tu. Dari situlah kita boleh mencari the next future champion untuk Malaysia. Dan juga saya harap kepada semua rakan-rakan atlet, adik-adik atlet kita yang di peringkat pembangunan dan sebagainya, dan juga kepada anak-anak muda di luar sana yang baru-baru ini menonton Olimpik dan juga Paralimpik, yang mungkin ada timbul minat untuk mungkin berkecimpung dalam arena sukan ni. Saya harap semua dapat mengambil sedikit sebanyaklah daripada apa yang kami tunjukkan. Bukan saja, it's not about gold medal, silver medal or bronze medal. It's not just about medal. Saya banyak kali beritahu, but it's about our passion, our sacrifice, our hard work. Itu yang saya nak semua jadikan contoh. Dan yang paling penting, kenapa ketiga-tiga kami ini berada di peringkat Olimpik? Kerana nombor satunya, kita dah jumpa kita punya passion tu. We found our passion at the early age. Saya bermula pada peringkat awal. Farah sendiri pun bermula seawal, saya rasa bawah 10 tahun. Chiah sendiri tadi pun bermula pada peringkat yang awal. Jadi penting untuk semua mencari minat ataupun passion mereka tu seawal yang mungkin. Dan yang keduanya, saya rasa kena dengan tema forum kita hari ini, minda, tekad dan gaya. We need to have a right mindset dan juga attitude. Jadi right mindset dan juga attitude itu akan membawa kita pergi lebih jauh, bukan sahaja dalam dunia sukan tetapi dalam apa jua pekerjaan. Dan yang ketiganya, saya rasa three of us show a very good example kepada semua yang kita stay positif dalam apa jua keadaan yang berlaku. Tambah-tambah lagi dalam keadaan COVID-19 ni yang semua agak tertekan, ada pelbagai ujian yang melanda dalam kehidupan kita. It's very important for us to stay positive. Kalau kita dikelumungi oleh perasaan ataupun pemikiran yang negatif, itu akan merencatkan perjalanan kehidupan harian kita. Jadi stay positif. Yang ketiganya, saya rasa yang keempatnya, saya rasa ketiga-tiga kami ini stay humble lah. Walaupun kita di peringkat yang tertinggi dalam sukan, dan apa jua pekerjaan kita, walaupun kita berjaya macam mana pun, kita kena selalu stay humble lah. Selalu ingat jasa-jasa mereka yang pernah berbakti pada kita, dan always tengok ke bawah. Dan yang last sekali lah, always give back and help our people lah, help the community. Help community semua, tolong bukan sahaja dari segi RM1, tapi dari segi perkongsian ilmu seperti yang kita buat sekarang ni. Dan diharap sedikit sebanyak apa yang kami buat ni, saya, Farah dan juga Chiah, perkongsian hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua di seluruh peringkat masyarakat kita. So saya harap insyaAllah ada ruang dan juga masa lagi di lain hari, hopefully kami dapat memberikan lebih banyak input yang berguna untuk kebaikan masyarakat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Datuk dah simpulkan semua yang tadi Datuk. Alhamdulillah. Misi emas kita antara minda, tekad dan daya Datuk.
masa mencuburi kita, Datuk Farah Ann dan Syah. Tetapi kata kunci Datuk tadi, minda, tekad dan daya adalah satu kunci utama dalam kehidupan kita. Apa-apa pencapaian, apa-apa masalah dalam hidup kita, kalau tiga elemen ini tak ada, tidak akan berjaya sampai ke mana-mana. Betul ya Datuk? Farah dan Ann? Farah dan Syah? Betul ya Datuk? Okey Datuk? Farah Ann dan Syah. 16 hari bulan September, kita akan menyebut Hari Malaysia. Jadi, saya mohon kepada Datuk, Farah Ann dan Syah untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua. Kita mulakan dulu dengan Syah. Silakan Syah. Saya di sini ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat-rakyat Malaysia dan penyokong-penyokong saya ataupun sukan-sukan yang ditandingkan di Sukan Olimpik dan Paralimpik juga. Terima kasih kerana telah menyokong kami di depan TV walaupun tidak dapat pergi menonton di live ataupun ke Japan, ke Tokyo. So berterima kasih banyaklah kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Syah. Terusnya Farah Ann, silakan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya sangat bangga dan berterima kasih kerana saya dapat mewakili negara yang hebat ini, Malaysia, di Sukan Olimpik, dan saya sangat berterima kasih kepada semua yang sentiasa sokong saya dan juga rakan sepasukan saya dan seluruh warga sukan Malaysia sentiasa sokong kami semua, dan berterima kasih sekali lagi dan selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Farah. Seterusnya, the one only Datuk Azizul Hasni Awang. Silakan Datuk. Okey, kepada semua rakyat Malaysia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Tidak kiralah kita Melayu, Cina, India, Sabah ataupun Sarawak, sama-samalah kita berbangga yang kita adalah rakyat Malaysia. Di samping itu, sama-samalah juga kita mengeratkan lagi perpaduan antara kita, mengeratkan juga hubungan kemufakatan dan juga silaturahim yang telah terjalin sekian lamanya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang memberikan sokongan padu kepada seluruh atlet-atlet Olimpik dan juga Paralimpik yang bertanding baru-baru ini. Teruslah memberi sokongan kepada kami semua kerana sokongan anda semua memanglah memberikan satu sumber motivasi besar buat kami semua. Terima kasih juga kepada pihak UKM kerana menjemput saya, Farah dan juga Syah. Diharap perkongsian sedikit sebanyak ini memberikan manfaat kepada seluruh warga UKM dan kepada semua yang menonton live kita ini. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari dan juga lain waktu. Terima kasih banyak Datuk, terima kasih banyak Syah, terima kasih banyak Farah Ann. Demi Malaysia, itu yang kita ingatkan. Sampai di sini saja, saya silakan semula kepada rakan pengacara saya, Puan Junaidah dan silakan. Baik, terima kasih banyak Farah. Ya Allah, sekejap rasanya forum kebangsaan kita sebenarnya tak cukup masa ni, saya pasti. Kita masih mahu berbicara, mahu berkongsi lagi dengan para atlet kita. Tapi apakan daya, ini sahaja masa yang diperuntukkan. Mungkin kita akan anjurkan program-program yang lain secara bersmuka setelah pandemik ini berakhir. InsyaAllah, itu yang kita harapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengacara kita ataupun moderator kita pada pagi ini, Puan Nur Farah Liana Dahlin, di atas pengacaraan dan juga moderator yang amat baik pada hari ini bersama atlet-atlet kita, Datuk Azizul Hasni Awang, Farah Ann dan juga Syah. Satu perkongsian yang saya rasa sangat membara dan harapan-harapan yang saya kira akan direncana, akan direalisasikan oleh negara kita, insyaAllah. Sebenarnya kan ada banyak persoalan pada forum kita di dalam FB, tapi apakan daya kita tidak dapat membalas salah satu daripada soalan ini pun, tapi saya kira perkongsian yang dikongsikan oleh para atlet kita adalah satu perkongsian yang cukup baik, cukup bermanfaat, cukup berwibawa dan cukup bersemangat, insyaAllah. Baiklah, bagi penutup program kita pada hari ini, saya dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Zafirhan Muhammad Makbul, Dekan UKM GSD untuk menyampaikan ucapan berikut. Dengan hormat dipersilakan. Jun, dengar saya Silakan Jun? Prof. Okey Yes, Jun.
Saya ada tanggungjawab berat ni untuk menyimpulkan intipati utama forum pada hari ini, tapi saya sebagai seorang ahli akademik dan juga pemimpin kepada UKM GSB, saya cuba menjalankan tugas saya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Nur Azlah Nordin, Timbalan Naib Chancellor, Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat, Encik Abdul Rashid Yaakob, Timbalan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia, tetamu kehormat serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada ahli panel forum, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, Paraen Abdul Hadi, Chia Lek Hau dan moderator Nur Faraliana Dahlin atas perkongsian minda yang amat bermakna sebentar tadi. Bagi saya ia amat bermakna dan ia amat juga bermakna kepada warga UKM GSP. So Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana diberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul bagi menyempurnakan program Forum Kebangsaan Misi Emas antara minda, tekad dan daya. Bagi saya, kita telah tiba ke garisan penamat program ini dan sebelum saya mengumumkan agenda penting yang berikutnya, izinkan saya membuat sedikit rumusan terhadap forum yang telah berlangsung. Penganjuran Forum Kebangsaan ini merupakan satu usaha yang telah dirancang oleh UKM Graduate School of Business Universiti Kebangsaan Malaysia bagi meraihkan kejayaan para atlet di samping mempromosikan konsep pembelajaran sepanjang hayat untuk semua lapisan masyarakat. Intipati yang diutarakan dalam forum ini sebenarnya untuk semua hadirin-hadirat sekalian jelas menunjukkan pengurusan dan kawalan minda adalah amat penting dalam menentukan hasil yang ingin dicapai. Tidak dinafikan juga apabila seseorang menemui kegagalan. Saya nampak tadi Farah Ann, Chia Lek Hau, Azizul Hasni menceritakan pelbagai dugaan ranjau yang dilalui, pelbagai perasaan negatif timbul dalam minda dan individu itu pasti akan berasa stres. Stres begini seharusnya dikekang dan diselesaikan secepat mungkin. Mengambil jalan singkat seperti berputus asa sebenarnya akan membawa diri terjerumus ke lembah kegagalan. So, untuk keluar dari kepompong kegagalan ini, ia menuntut perubahan kepada diri sendiri. So, saya ni daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, saya tidak akan tinggalkan peribahasa Melayu kita. Jika berpegang kepada bidalan genggam bara api, biar sampai jadi arang. Sebenarnya kesemua impian mungkin boleh dicapai dengan syarat ia diikuti dengan minda positif, tekad dan daya. So hampir tiada satu pun perkara dalam hidup ni yang mustahil untuk dicapai. Namun ia menuntut usaha berterusan tanpa rasa putus asa. Minda positif perlu dijadikan kunci utama bagi mengorak langkah mencapai kejayaan. Datuk Azizul Hasni pun cakap tadi pasal minda positif. Tanpa minda positif, individu akan sentiasa berdepan dengan masalah dan menyekat kecemerlangan diri. Minda positif bakal melahirkan aura diri yang berkeyakinan dan upayakan seseorang untuk melihat peluang dan ruang penambahbaikan. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, berdasarkan bicara hati atlet negara sebentar tadi, sesuai dengan peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Peribahasa ini menunjukkan usaha bagaimana kita nak mendapatkan sagu itu sebenarnya bukan satu tugas yang mudah. Mencari sagu harus bersedia dari segi mental dan fizikal. Selain itu, peralatan seperti parang, kapak, pisau semestinya tajam. Gigitan haiwan berbisa juga seperti lipan dan lain-lain kemungkinan juga harus dipikirkan bagi pencari sagu. Kiasan kisah ruyung serta cabaran yang terpaksa diredah demi mendapatkan sagu ini amat sesuai dijadikan pelambangan tentang kesukaran para atlet kita mencapai kejayaan. Masyarakat di luar sana mungkin beranggapan bahawa mudahnya seseorang itu untuk berjaya. Kalau kita tengok Datuk Azizul Hasni, Farah Ann, Chia Lek Hau. Tetapi pernahkah kita membayangkan kesukaran dan cabaran yang terpaksa mereka lalui sebelum mencapai kejayaan seperti si penebang pokok rumbia sebentar tadi.
Bagi mencapai kejayaan, seseorang perlu berusaha dan berkorban kerana ia bukan mudah datang bergolek. Jika anda seorang pelajar, anda harus belajar bersungguh-sungguh untuk berjaya. Jika anda seorang atlet, anda perlu berlatih bermati-matian untuk menjadi juara. Jika anda seorang pekerja, anda harus berusaha dengan cemerlang untuk mendapatkan kedudukan dan pendapatan yang lebih baik. So ringkasnya di sini, Jun dan juga hadirin-hadirat dan sekalian, kejayaan tidak akan mampu dicapai tanpa usaha yang jitu. Kajian psikologi dan kelakuan organisasi juga menunjukkan kejayaan yang dicapai atas usaha sendiri akan menambah baik kematangan diri dan menjadi pencetus kepada kejayaan yang lebih besar pada masa depan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, walaupun kehidupan masa lalu, masa kini dan masa akan datang memperlihatkan pelbagai ranjau persekitaran, pandemik COVID-19, industri 4.0, masyarakat 5.0, kita tidak harus membiarkan persekitaran itu mengawal kehidupan. Jadilah seseorang yang berupaya mengawal persekitaran dan mampu menentukan hala tuju kehidupan masing-masing. Saya amat berharap ilmu yang dikongsi dalam forum ini dapat dimanfaatkan oleh semua yang hadir dan membuka minda, tekad dan daya dalam mencapai mercu kejayaan. Ingat, pepatah lama Melayu tidak ketinggalan dalam menggambarkan hal ini seperti yang ternukil dalam patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat siku, patah siku bertongkat dagu, patah dagu bertongkat kuku. Semangat juang para atlet yang digambarkan pada hari ini dalam pepatah ini juga perlu ada dalam setiap individu untuk terus berusaha dan tidak menyerah kalah atau menyalahkan persekitaran. Kalau tadi Datuk Nur Azhar membuka dengan pantun, saya pun ingin berpantun juga Datuk dan juga para hadirin sekalian. Ingatlah, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Peribahasa dan pantun akhir ini menggambarkan kepentingan tahap usaha seseorang dalam kembara menuntut ilmu atau mengambil iktibar akan pengalaman atlet yang menjulang nama negara. Selain itu, terdapat beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi memastikan kemenjadian si penuntut ilmu itu. Justru UKM GSB, UKM Graduate School of Business menyahut hasrat ini melalui penawaran program-program yang kompetitif dan berinovasi seperti Sarjana Pentadbiran Perniagaan MBA, Doktor Pentadbiran Perniagaan DBA dan Ijazah Doktor Falsafah PhD. Kesemua program pengajian dan aktiviti di UKM GSB diperkasakan melalui pelibatan industri bagi menyerlahkan dampaknya dalam menyalurkan ilmu kepada masyarakat. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kejayaan atlet negara dalam kejohanan Olimpik ini selari dengan serta melambangkan minda, tekad dan daya UKM GSB. Aura positif yang ditonjolkan oleh tiga-tiga atlet kita, Datuk Azizul Hasni, Farah N, Cik Liao Hao, telah memberi inspirasi kepada UKM GSB untuk mengumumkan penajaan 3 orang atlet Olimpik Tokyo 2020 bagi meneruskan pengajian Sarjana Pentadbiran Perniagaan MBA di UKM Graduate School of Business. Penajaan ini melambangkan sokongan UKM GSB dalam pembangunan universiti watan yang berteraskan prinsip mengilhamkan harapan dan berusaha tanpa jemu mencipta masa hadapan yang lebih cemerlang. Di kesempatan ini juga, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia, khususnya kepada Naib Chancellor yang menyokong sepenuhnya program ini, Majlis Sukan Negara dan Sekretariat Kejaya dan Pendidikan Atlet MIS serta semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program yang amat bermakna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penutup yang sangat berkobar, sangat membara bagi saya dan pasti
semua penonton pada tengah hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi yang bahagia Prof. Di atas ucapan penutup sebentar tadi. Saya paut sedikit ucapan Dato' Azizul Hasni Awang tadi ya. Setinggi mana pun kita berada, lihatlah di bawah. Lihatlah siapa yang membantu kita. InsyaAllah kita akan bergerak sederap bersama ke hadapan untuk membina kejayaan. Saya petik juga daripada Prof. Zafir sebentar tadi ya. Kemenjadian kita sebenarnya. Kemenjadian kita, lihatlah root kita di mana. Dasar kita di mana. Lihat asal usul kita. InsyaAllah kita akan bersama-sama membina kejayaan. Baiklah, sebagai tanda kenangan kita pada forum kita pada hari ini, kita teruskan dengan sesi bergambar untuk kita abadikan kenangan ini bersama-sama. Nak jumpa tak dapat, kita jumpa di dalam talian. Buka kamera anda, pastikan betulkan tudung. Kejap lagi kita ambil gambar. Bukan senang untuk kita bergambar bersama-sama atlet kita hari ini. Saya lihat di sini daripada UKM, Puan Jumriah ada. Okey. Saya tunggu cue daripada para technician kita. Senyum. Boleh kita snap ke? Sebentar. Maksudnya masih sempat betulkan tudung. Saya pun boleh betulkan tudung saya. Farah dah cantik. Rambutnya di situ. Dato' Azhar memang senyuman yang sangat manis Dato'. Bertudung merah membara. Kita buka kamera untuk moderator sekali. Tak ada, moderator kita tak ada ni. Dua-dua Farah kena ada. Sambil menunggu ni sebenarnya saya nyatakan secara tidak langsung lagi, saya amat berbangga sekali lagi untuk bersama-sama semua pada hari ini, terutama atlet-atlet Olimpian kita yang telah beraksi pada Olimpik Tokyo 2020. Satu kesempatan yang saya rasa tidak semua akan dapat sertai, tidak dapat, saya tak tahu nak gambarkan bagaimana. Tapi perasaan itu adalah membara sebenarnya. Dan forum kita hari ini bukan sahaja fokus kepada sukan, jika melihat kepada tajuknya misi emas antara minda, tekad dan daya. Diaplikasikan pada keseluruhan hidup kita sebenarnya. Okey, dah bersedia ke? Alright. Okey, Puan Jumriah, paling depan. Okey. Dalam kiraan 1, 2, 3, senyum. Kita mulakan lagi sekali. Boleh? Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1, freestyle. Lagi sekali ke? Cukup? Oh, cukup katanya. Cukup. Ambil gambar ni memang best sebenarnya. Okey, baiklah. Kita dah overrun sebenarnya. Tapi bagi saya sebenarnya penganjuran program ini kita memerlukan masa yang lebih panjang dan lebih baik untuk bersemuka. Tapi insyaAllah kita doakan semoga pandemik ini akan berakhir dengan segera. Kita nak bertemu dengan para atlet kita, Chiah, Dato' Azizul, Farah N. Dan kita nak salurkan, kita nak serap rasa Olimpian itu bagaimana sebenarnya. Bagi pihak urusan majlis, sekali lagi memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan, kesalahan sepanjang penganjuran majlis kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua teh-teh hormat, Dato' Azhar, Encik Abdul Rashid, Encik Fairuz yang saya lihat di sini Prof. Zafir, dan tentunya buat para atlet kita, Dato' Azizul Hasni Awang, Farah N, Chiah, semoga terus berjaya pada Olimpik akan datang. Kami, rakyat Malaysia, akan terus mendoakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada semua peserta ataupun kaki tangan UKM untuk mengimbas QR code bagi kehadiran program pada hari ini. Akan dipaparkan di hujung acara. Sekian daripada saya, stay safe, kita jaga kita, sampai jumpa, selamat berjuang, wahai pejuangku. Assalamualaikum.